Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lomar Al-Hakim bin Sam Syawal daripada kelas BTP3A. Saksikanlah video saya ini. Dan juga WHO telah kontak Kementerian Kesihatan untuk menghubungi Kementerian Kesihatan untuk dipilih sebagai salah satu pusat untuk menjalankan penyelidikan perawatan COVID-19. Kamu semua mesti tertanya-tanyakan, apakah itu WHO? WHO atau dikenali sebagai Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah sebuah agensi khusus pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang berdedikasi untuk mencapai tahap kesihatan tertinggi bagi semua orang di seluruh dunia. Organisasi ini memainkan peranan penting bagi memantau dan menangani pelbagai isu kesihatan global dari penyakit menjangkit hingga masalah kronik. WHO atau dikenali sebagai Pertubuhan Kesihatan Sedunia ditubuhkan pada 7 April 1948 sebagai sebuah agensi khusus persatuan bangsa-bangsa bersatu. Tujuan utama WHO adalah untuk memastikan tahap kesihatan tertinggi bagi semua orang di seluruh dunia. WHO disertai oleh semua negara ahli PBB kecuali Liechtenstein dan dua negara bukan PBB iaitu Niue dan Kepulauan Cook. Pertubuhan Pembebasan Palestin serta Tanah Suci Kota Vatikan merupakan negara pemerhati. Terdapat juga ahli sekutu seperti Puerto Rico dan Takelu. Objektif Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang pertama adalah mempromosikan kesihatan. WHO bekerja untuk meningkatkan kesihatan fizikal, mental dan sosial individu dan komuniti melalui pelbagai program dan inisiatif. Yang kedua, memastikan tahap kesihatan tertinggi bagi semua orang. WHO berusaha untuk menyediakan akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi kepada semua orang tanpa mengira latar belakang, sosial, ekonomi atau geografi. Yang ketiga adalah mencegah penyakit. WHO berusaha untuk mencegah penyakit berjangkit dan tidak melalui vaksinasi, promosi gaya hidup sihat dan pengukuhan sistem kesihatan. Fungsi dan tanggungjawab Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Yang pertama, membangunkan sistem kesihatan. WHO membantu pelbagai negara untuk memperkuatkan sistem kesihatan agar ianya berkekal berpanjangan. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan. WHO menjalankan penyelidikan untuk memahami penyebab penyakit dan membangunkan kaedah yang efektif bagi mencegah atau merawat seperti vaksin dan rawatan. Yang ketiga, pemantauan dan respon terhadap penyakit. WHO memantau penyakit berjangkit dan tidak berjangkit di seluruh dunia dan memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap wabak dan pandemik. Yang keempat, menyediakan kepimpinan global. WHO menyediakan kepimpinan global dalam bidang kesihatan dan menetapkan standard antarabangsa. Yang kelima, WHO mengelakkan dan menguruskan krisis kesihatan. WHO membantu negara-negara mencegah dan menguruskan krisis kesihatan seperti wabak dan pandemik. Yang keenam, memastikan kerjasama antarabangsa. WHO memastikan kerjasama antarabangsa dalam bidang kesihatan untuk mengatasi cabaran global. Program yang ditawarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Yang pertama, program penyakit berjangkit. WHO mempromosikan dan menyokong program imunisasi global untuk mencegah penyakit-penyakit seperti polio, campak dan difteria. Selain itu, WHO menyediakan sokongan teknikal dan kewangan kepada negara-negara yang menangani HIV, AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit zoonosis. Yang kedua, program kesihatan ibu dan anak. WHO mempromosikan kesihatan ibu dan mencegah kematian ibu semasa kehamilan dan bersalin. WHO juga mengalakkan amalan-amalan yang selamat untuk bayi baru lahir dan mempromosikan nutrisi yang baik untuk ibu hamil, bayi dan kanak-kanak. Yang ketiga, program penyakit tidak berjangkit. WHO membantu negara-negara mencegah dan menguruskan penyakit jantung, kanser, diabetes dan penyakit mental. Selain itu, WHO juga membantu negara-negara mencegah dan menguruskan penyakit berkaitan kerja seperti penyakit paru-paru akibat asbestos. Yang terakhir, program kesihatan lingkungan. WHO membantu negara menyediakan akses kepada air bersih, mempromosikan sanitasi yang baik, mengurangkan pencemaran udara dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Seterusnya, pencapaian Pertubuhan Kesihatan Dunia. Pada tahun 1948 hingga 1990, Pertubuhan WHO ditubuhkan pada tahun 1948 sebagai agensi khusus persatuan bangsa bersatu iaitu PBB. Tahun 1960-an, pengurangan kematian bayi dan kanak-kanak. WHO telah membantu mengurangkan kadar kematian bayi dan kanak-kanak di banyak negara. Pada tahun 1970-an,
pengurangan penyakit polio. WHO telah membantu mengurangkan kadar polio di seluruh dunia. Program imunisasi. WHO telah melancarkan program imunisasi global untuk menjaga penyakit berjangkit. Seterusnya, pengurangan HIV ataupun AIDS. WHO telah membantu mengurangkan kadar penularan HIV ataupun AIDS di beberapa negara. Seterusnya, pengurangan penyakit tidak berjangkit. WHO telah membantu mengurangkan kadar penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung, kanser dan diabetes. Respon terhadap pandemik H1N1. WHO telah memberikan respon terhadap pandemik H1N1. Respon terhadap pandemik COVID-19. WHO telah memberikan respon terhadap COVID-19 termasuk koordinasi usaha global untuk membangun dan vaksin dan merawat. Sekali, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah memegang peranan penting meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia. Sejak penubuhannya, WHO telah mencapai banyak pencapaian penting termasuk pembesaran penyakit pencacar, pengurangan kadar kematian bayi dan kanak-kanak, peningkatan kesihatan ibu dan anak, dan respon efektif terhadap isu kesihatan global. Walaupun masih banyak cabaran yang implementasi, WHO telah berusaha memastikan bahawa semua orang di dunia mempunyai akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi. Sekian, terima kasih.